kita dan kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala kerana pagi ini diberikan kita kekuatan untuk sama-sama kita bersama dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran. Jadi pada 10 minit yang pertama ni saya cuba nak ulang kembali sedikit berkenaan dengan kalimah-kalimah yang ada dalam bahasa Arab. Secara ringkas. Kemudian kita akan masuk kepada kaedah yang baru. Baik. Seperti biasa dalam bahasa Arab ini, dia terbahagi ataupun kalimah-kalimahnya terbahagi kepada 3. Yang pertama iaitu isim, kata nama, dan insya-Allah kita akan memperincikan sedikit berkenaan dengan isim. Dengan isim. Jadi yang peringkat permulaan ini hanya kita nak mengenal kalimah isim, iaitu adanya alif lam pada awal kalimah, ataupun ada tanwin di hujung kalimah, ataupun berbaris bawah. Berbaris bawah pada hujung kalimah. Contohnya yang ini al-muallimi. Berbaris bawah. Kemudian mudhaf. Mudhaf iaitu sandar. Jadi sandar ni dia ada 2 kalimah. Kalimah pertama ini yang dikatakan sebagai mudhaf. Kalimah yang pertama inilah yang dikatakan sebagai mudhaf. Kalimah yang pertama adalah mudhaf, iaitu rasul. Rasul disandarkan kepada Allah. Kemudian yang seterusnya adalah selepas daripada haraf jar. Maksudnya selepas daripada haraf jar mesti perkataan isim. Jadi apa tanda isim selepas daripada haraf jar? Contoh yang diberi adalah min. Min ma'in. Min ma'in. Jadi selepas daripada haraf jar, kalimah selepas daripada haraf jar mesti berbaris bawah. Min ma'in. Tak boleh baris atas. Min ma'in. Kemudian selepas daripada haraf nida. Haraf nida ni adalah huruf ya. Ya Umar. Ini cara ataupun sedikit berkenaan alamah. Tanda-tanda berkenaan dengan isim. Seterusnya kita akan berjumpa dalam Quran. Kita akan bertemu dalam Quran, iaitu kalimah-kalimah isim yang mana dia tidak perlu kepada tanda. Contohnya isim dhamir yang sangat banyak digunakan dalam Al-Quran. Isim dhamir iaitu isim yang menggantikan ataupun kita katakan sebagai kata ganti diri. Dia, saya, awak. Kita tak sebut nama. Muhammad pergi ke sekolah, Muhammad makan tengah hari, tak. Kita akan gunakan perkataan dhamir. Muhammad pergi ke sekolah, dia sampailah habis. Jadi kita banyak menggunakan dhamir. Kemudian isim isyarah iaitu kata tunjuk. Seperti haza, hazihi. Itu adalah kata tunjuk. Itu ataupun ini ataupun itu. Nanti kita akan belajar. Kemudian isim mausul, kata hubung. Dia mesti ada perkataan yang. Perkataan yang. Seperti siratal ladzina, alladzina, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dia panggil isim mausul. Itu tak perlu pada tanda, kita kena kena kenal dia. Kemudian isim istifham digunakan untuk pertanyaan. Kemudian isim zaraf digunakan untuk menunjukkan tempat atau menunjukkan masa. Isim zaraf itu kata ruang waktu atau kata ruang masa. Ini isim yang secara ringkas. Nanti kita akan jumpa ada lagi lah perkataan-perkataan isim yang tidak dinyatakan di sini. Untuk apa? Ini adalah untuk peringkat permulaan. Seterusnya kita akan masuk kepada fi'il, kata perbuatan.
Bila disebut perbuatan fi'il, dia kena ada dua. Satu ada perbuatan, perbuatan dan masa. Masa. Macam itulah. Jadi bila kita sebut fi'il, jadi fi'il ni saya bahagikan kepada dua. Yang utamanya, yang ni ayat penyata. Yang ni ayat suruhan. Dalam ayat penyata, bila kita menyatakan sesuatu perbuatan yang telah berlaku, maka dinamakan fi'il madhi. Setiap perbuatan dan kita nak menyatakan perbuatan itu yang sudah berlaku, maka kita katakan kita menggunakan fi'il madhi. Dan apabila kita menyatakan sesuatu dan perbuatan itu berlaku sekarang. Contohnya belajar bahasa Arab sekarang, kita nak menyatakan, nak beritahu kepada orang lain berkenaan kita belajar bahasa Arab hari ini, ataupun esok apa yang kita akan buat, ataupun rutin kebiasaan yang kita buat, maka kita menggunakan fi'il mudhari'. Itu dalam sudut ayat penyata. Kemudian ada satu lagi ayat suruhan. Kita menyuruh seseorang. Maka masa dia adalah akan. Ini masa akan. Akan berlakulah. Jadi dalam suruhan ini ada suruhan buat. Dah masuk balik dah. Jadi dalam fi'il amar, fi'il amar, ada suruhan yang dalam suruhan ada suruhan yang bentuk bentuk menyuruh buat, buat ataupun larangan. Suruhan ataupun arahan yang senang. Ataupun suruhan. Suruhan fi'il amar dalam bentuk suruh buat. Kalau fi'il nahi dalam bentuk larangan. Satu suruh dan satu lagi larangan. Ini ayat perintah lah. Ayat perintah. Paling mudah kita sebut ayat perintah. Perintah buat dan perintah tinggalkan. Perintah. Ayat perintah buat dan ayat perintah larangan. Buat dan larangan. Fi'il amar dan fi'il nahi. Dan kedua-dua fi'il ini dia berkait dengan masa yang akan berlaku. Seterusnya berkenaan dengan haraf. Yang terakhir berkenaan dengan haraf. Haraf kata tugas. Kata tugas. Ini kata tugas. Kata tugas atau kata fungsi. Bolehlah. Kata tugas. Maka kata tugas ni dia adalah perkataan yang mana kita nak belajar tentangnya, perlu kita mengetahui, kena kenal apakah kalimah-kalimah yang ada dalam haraf ini. Contohnya haraf jar. Apakah kalimah yang ada dalam haraf jar? Contohnya perkataan ni min. Ala, tahu dia punya perkataannya. Yang kedua, tahu maknanya dan tahu tugasnya apa. Contoh, haraf jar ini antara dia punya tugas dia adalah membaris bawahkan kalimah isim. Contohnya kalau ada isim selepasnya, contohnya min, ma'in. Ma'in. Maka dia kena baris bawah. Contohnya alal ardi, di atas bumi. Al ardi. Ardi baris bawah. Alal ardi. Bismi. Yang kita belajar sebelum ni. Kenapa dia baca baris bawah bismi? Kerana ada haraf jar. Jadi haraf jar ini, nama jar ini adalah baris bawah. Baris bawah. Dia bukan dia yang baris bawah, tapi dia membaris bawahkan kalimah selepasnya.
Okey, haraf jar ini maksud jar baris bawah. Jadi apa maksud baris bawah ini? Apabila dia ada, ada kalimah selepasnya, kalimah itu mesti baris bawah. Sebab tu kita baca bismi. Kenapa baca mi baris bawah ni? Kerana sebelumnya ada haraf jar. Okey. Ilal masjidi. Contoh, ilal masjidi. Kenapa baca al masjidi? Di kena baca huruf dal baris bawah. Okey, al masjidi. Ilal masjidi. Contoh. Al masjidi. Okay, kenapa kena baca al masjidil haram? Masjidi. Kenapa kena baca masjidi? Dal baris bawah. Masjid. Baris bawah. Okey. Okay, kenapa baca al-masjidi di baris bawah? Kerana kalimah ini berada selepas ila. Okay, kalimah ini berada selepas daripada perkataan ila. Ila ni adalah haraf jar. Maka dia membaris bawahkan kalimah selepasnya. Okay, tu dia punya fungsi dia. Okay. Dan banyak lagi lah yang bawah ni haraf jar yang kita dah bincangkan. Kemudian haraf ataf. Okey, ataf ni maksudnya dia menghubungkan kalimah dengan kalimah atau menghubungkan ayat dengan ayat. Biasanya ataf ni ada perkataan dan, okey, ataupun kemudian seterusnya. Macam itulah ataf. Ataupun atau atau itu juga adalah ataf. Dia menghubungkan kalimah dengan kalimah atau menghubungkan ayat dengan ayat. Nanti kalau jumpa nanti kita akan lihat. Kemudian haraf nida, seruan, ya tadi, haraf taukid, tegas, penegasan. Okey, haraf taukid, penegasan. Innal insana, perkataan inna itu taukid, sesungguhnya. Okey. Kemudian istisna. Istisna ni illa allazi na'amani. Itu istisna. Okey. Kemudian istinaf. Istinaf ni permulaan ayat. Okey, dia kat depan tu okey sama ada huruf waw atau huruf fa. Nanti kita akan bincangkanlah. Okey, kemudian haraf nasab. Nasab ni baris atas. Baris atas. Nasab. Maksudnya ada kalimah haraf yang mana selepas dia tu mesti berbaris atas. Okey. Contohnya berbaris haraf nasab ini maksudnya baris atas. Ada kalimah haraf apabila dia ada. Contohnya ada lan contohnya. Okay. Kemudian ada perkataan di sini. Contoh perkataan itu mesti baris atas. Okey, itu namakan nasab. Okey. Kemudian haraf jazam. Jazam mematikan. Baris mati. Maksudnya apabila ada kalimah ini, maka dia akan mematikan kalimah selepasnya. Contoh, lam. Okay, contoh perkataan lam. Yang ni paling famous lah, lam. Lam yalid. Okay, lam, selepas kalimah lam, mesti perkataan itu baris mati. Okay, lam yalid walam yulad. Itu dipanggil haraf jazam. Tugas dia yang tu. Tugas dia selain daripada makna dan satu lagi tugas dia. Maksudnya selepas kalimah ini, macam mana nak baca kalimah selepasnya. Okay, selepas kalimah lam, bagaimana nak baca kalimah selepas lam. Okay. Jadi lam inilah yang menjadikan kalimah selepasnya itu jazam, mati. Kemudian nafi. Nafi ni menafikanlah tidak ataupun bukan. Nafi. Kemudian nahi iaitu melarang. Jangan la taqrabu, jangan menghampiri. Hadhihi syajarah, jangan menghampiri pokok ini. Dipanggil la, dia ada perkataan la. Okey, jangan menghampiri pokok ini. La taqraba hadhihi syajarah, jangan menghampiri pokok ini. Jadi la itu adalah nahi dengan maksud jangan. Kalau nafi bukan ataupun tidak. Ini tentang haraf kalimah-kalimah yang ada dalam bahasa Arab. Ini kita dah banyak kali dah ulang
supaya tuan-tuan dan puan-puan lagi berulang kali kita ulang kaji, lagi mudahlah untuk kita faham dan ingat. Okay, ada soalan berkenaan dengan yang ini? Okay, kita akan masuk subjek baru, okay, kaedah yang baru. Okay, ini satu subjek yang baru. Saya rasa kita berhenti kat sini minggu lepas. Okay, ini berkenaan dengan isim. Okay, perkara ini ataupun bab ini berkenaan dengan isim, tetapi dipandang dari sudut jantina dan juga bilangan. Okay, dipandang dari sudut bilangan dan juga jantina. Baik. Bila kita sebut tentang isim, kata nama. Tak nampak Ustaz. Tak nampak. Okay. Sekejap ya. Terima kasih bagi tahu. Nampak? Saya nampak. Share. Okay. Okay. Bila kita sebut tentang isim, okay, dia akan terbahagi kepada dua benda yang sangat penting. Okay. Satu dari sudut bilangan. Dan yang kedua dari sudut jantina. Okay. Okay, jadi bilangan ni dia ada seorang, satu unit, okay, satu benda ataupun dua orang, dua unit atau dua benda dan tiga ke atas. Okay, tiga ke atas. Okay, jadi satu ini dipanggil sebagai perkataan mufrad. Okay, mufrad. Pernah dengar perkataan isim mufrad? Perkataan mufrad. Okay, isim mufrad. Okay, yang kedua, kalau dua benda, dua item, dua bilangan, dua benda, kita panggil musanna. Okay, musanna. Okay, kalau tiga dan ke atas, okay, tiga orang, tiga buah kereta, okay, ataupun banyak, lebih daripada tiga, dipanggil jamak. Okay, jamak. Boleh ya? Jadi mufrad untuk satu benda, satu unit, musanna untuk dua unit, dua benda, dan jamak, iaitu tiga ke atas. Okay? Jadi kalau mufrad ni adalah singular, okay, jamak plural, okay, tapi antara singular dengan plural tu masih lagi ada, iaitu musanna. Okay? Ada benda iaitu bilangan dua iaitu musanna. Okay, kemudian jantina. Okay, dia ada lelaki dan perempuan. Okay, apa dia punya istilah dia? Istilah dalam sudut bahasa Arab. Okay, lelaki dipanggil muzakkar. Di dalam teks ni dia tulis Melayu, lelaki perempuan. Okay, kalau perempuan muannas. Okay, muannas. Okay, muannas muzakkar. Muzakkar, z, muzakkar. Okay, muzakkar. Okay, muzakkar. Okay, yang kedua muannas. Perempuan muannas, lelaki muzakkar. Boleh? Okay, ini kita nak faham dia punya kerangka dulu. Okay, jadi isim. Bila kita sebut isim, apa-apa juga. Contoh, kita nak tahu tentang ada suatu majlis. Kita panggil orang untuk datang ke majlis. Maka kita akan nak tentukan lelaki ke perempuan datang majlis ni. Dah kita tentukan dua-dua nak datang ke majlis yang kita buat, maka kita akan tetapkan bilangan. Berapa orang nak datang. Maka isim ni sangat penting dari sudut bilangan dan juga jantina. Boleh ya? Baik, sebab bila kita tahu tentang jantina ni,
dalam Quran akan banyak menggunakan nanti isim dhamir. Bila kita gunakan isim dhamir, memang kena tetapkan. Kata ganti diri itu kena tetapkan sama ada nak guna lelaki atau perempuan. Walaupun benda itu bukan benda yang bernyawa. Seperti tangan manusia, seperti batu, seperti pokok. Nak tetapkan lelaki ke perempuan. Sampai tahap itu dalam bahasa Arab. Jadi semua benda, selagi mana dia dikatakan sebagai isim, maka dia mempunyai jantina. Tak kisahlah benda tu hidup ke, ataupun benda tu benda yang tidak bernyawa. Tetap kena tetapkan lelaki ataupun perempuan. Untuk pengajian hari ini, kita cuma nak faham tentang ada kalimah-kalimah mufrad, macam mana nak kenal kalimah mufrad, macam mana nak kenal kalimah musanna, dan macam mana nak kenal kalimah jamak. Dan macam mana ada tak perbezaan kalimah lelaki dengan perempuan. Kalau seorang lelaki macam mana? Apa beza seorang lelaki dengan seorang perempuan? Apa beza dua orang lelaki dengan dua orang perempuan? Apa beza ramai lelaki dengan ramai perempuan? Dan kalimah seorang lelaki tak sama dengan kalimah dua orang lelaki. Begitu juga kalimah ramai lelaki. Ramai lelaki tak sama dengan dua orang lelaki dengan seorang lelaki. Begitulah dengan perempuan. Cuma kita nak kenal sahaja kalimah-kalimah ini, dan setelah itu kita akan lihat kepada, kalau sempat kita lihat ayat Quran yang menjelaskan kalimah-kalimah yang begini. Untuk kita tahu. Baik. Pertama kita akan lihat dahulu berkenaan dengan kalimah isim. Kalimah isim dan dibahagikan kepada dua perkara penting, iaitu jantina dan bilangan. Jamak salim ni tajuk dia abaikan dahulu, nanti saya akan jelaskan. Setelah habis semua ni, baru saya akan jelaskan apa yang disebut sebagai jamak salim, dan nanti kita akan belajar tentang jamak taksir, jamak salim dan jamak taksir. Jamak maksudnya ramai. Baik, jantina lelaki dinamakan sebagai muzakkar. Perempuan muannas. Saya cuma tulis di sini untuk kita ingat. Kita hafal pun tak apa. Lama-lama sebut mungkin insya-Allah ingat. Muzakkar tu ada bahasa Arab, tulisan bahasa Arab. Boleh ada. Macam mana? Ni muzakkar. Muzakkarun. Muzakkar. Kalau muannas macam ni. Muannasun. Muzakkar dan muannas. Jantina, muzakkar, muannas. Jadi kalau kita nak sebut seorang lelaki, kita akan sebut dahulu mufrad muzakkar. Kalau ikut bahasa Arab lah. Satu ini saya tulis mufrad di sini. Ini mufrad. Baik. Sebutan dia dalam bahasa Arab mufrad. Minfarada. Mufradun. Jadi kalau kita nak kata seorang lelaki, kita sebut mufrad muzakkar. Nak sebut seorang perempuan, mufrad muannas. Nak sebut dua orang, seorang perempuan, mufrad muannas. Dia kena sebut bilangan dahulu. Sebut bilangan baru sebut jantina. Itu cara inilah secara ilmiah dia. Jadi perkataan yang digunakan adalah muslim untuk lelaki, kemudian muslimatun untuk perempuan. Jadi muslim ini adalah perkataan asal lah. Kalau kita sebut sebagai perkataan asal. Saya tak nak bincang panjang tentang kalimah ini, daripada mana asal dia. Cuma kita sebut sebagai muslim itu adalah kalimah asal. Kalimah asal. Jadi ini kalau kalimah asal adalah milik bagi lelaki. Jadi kalau kita nak membezakan antara perempuan, kita kena letakkan ta marbutah.
apabila kalimah itu boleh, boleh digunakan untuk lelaki dan kalimah itu juga boleh digunakan untuk perempuan. Contoh muslim. Kita ada muslim lelaki dan kita ada muslim perempuan. Jadi untuk membezakan antara lelaki dan perempuan, jadi diletakkan suatu tanda, suatu huruf yang menjadi tanda ini adalah kalimah perempuan, muslimatun. Banyak lagi lah kalimah-kalimah yang apabila dia boleh disepakat ataupun boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan, maka diletakkan contohnya ta marbutah sebagai mewakili perempuan ataupun sebagai tanda kalimah itu adalah kalimah perempuan. Boleh? Yang minggu lepas saya buat talib. Perkataan talib, pelajar. Bila kita sebut tentang pelajar, ada pelajar lelaki dan ada pelajar perempuan. Jadi talib seorang pelajar. Jadi kalau pelajar perempuan, talib pelajar lelaki, seorang pelajar lelaki, bila kita nak jadikan seorang pelajar perempuan, maka kita letakkan ta marbutah. Ta marbutah. Dalam bahasa Arab, ta marbutah ni macam sinonim dengan perempuan. Ta libatun. Ta libatun. Sebagai contoh. Boleh kenal. Jadi muslim, perkataan asal dia muslim. Bila diletakkan ta marbutah menunjukkan kepada kaum perempuan. Seorang muslimah. Boleh. Itu dia punya kalimah. Baik. Seterusnya dua orang. Kalau kita katakan dua orang muslim, dua orang muslim, maka di sini disebut dalam bahasa Arab musanna. Musanna. Musanna dalam bahasa Arab dia akan tulis mim sa nun. Musanna. Ada syaddah, musanna. Musanna. Lepas tu ada ya, tak ada titik. Alif maksurah. Musanna. Musanna. Perkataan bagi lelaki, kalau kita lihat mim, sin, lam, mim adalah perkataan asal tadi. Yang lelaki. Kemudian tambah alif dan nun. Kemudian tambah alif dan nun menunjukkan dua orang muslim. Boleh? Muslimani. Bila kita sebut muslimani, ada mat lah. Ada mat pada mim. Muslimani. Kalau seorang lelaki muslim, kalau dua orang lelaki muslimani. 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 Boleh? Atau dia letak dash ini atau. Nanti saya akan jelaskan waktu bila kita nak gunakan muslimani dan waktu bila nak guna muslimaini. Ataupun tambah ya dan nun di belakang. Muslimaini. Muslimaini. Ada ya dan nun di belakang. Saya buat slash ni untuk apa? Untuk menetapkan kalimah asal dia muslim. Yang tadi yang lelaki, seorang lelaki. Bila kita nak jadikan dua orang lelaki, kita tambahkan ya dan nun di belakang. Muslimaini. Muslimaini. Dia ada lin. Dia ada mat lin. Muslimaini. Juga bermaksud dua orang lelaki. Dua orang lelaki. Kita cuma nak kenal dulu kalimah ini. Kemudian saya bagi contoh ayat yang dapat membezakan muslimani atau muslimaini. Boleh? Yang ke seterusnya, kalau dua orang perempuan kita sebut musanna muannas. Musanna muannas. Ini kalimah yang dekat sama. Musanna muannas. Musanna muannas. Dekat-dekat sama kalimah dua dengan perempuan. Kena berhati-hatilah. Musanna muannas. Baik.
Perkataannya adalah muslimatani, muslimatani, muslimatani. Okay, kita potong dekat mim yang perkataan asal dia. Jadi yang tambah adalah ta alif nun. Ta alif nun. Ta alif nun. Okey. Okey, ta ni untuk apa ta ni? Sama dengan ta marbutah atas ni. Dia adalah menunjukkan perempuan. Perempuan. Ta ni. Sama yang kat sini lah. Ta marbutah ni menunjukkan perempuan. Okey, muslimatani, muslimatani. Okey, alif dan nun sama dengan lelaki. Alif dan nun adalah menunjukkan dua orang. Okey, alif dan nun menunjukkan dua orang. Ta menunjukkan perempuan, muslim adalah menunjukkan muslim lah. Okey, orang Islam. Okey, orang Islam. Jadi kalau kita sebut muslimatani, kita akan sebut dua orang muslim perempuan. Dua orang muslim perempuan. Okey, jadi di manakah datangnya dua orang? Iaitu alif dan nun. Kat sinilah alif dan nun. Okey, tambah-tambah alif dan nun. Okey, mana yang tunjuk perempuan? Huruf ta. Okey, mana yang tunjuk muslim? Iaitu mim sin, lam mim. Perkataan asal dia muslim, muslimatani, dua orang muslim. Okay, boleh? Okay. Seterusnya, ataupun muslimataini. Ataupun muslimataini. Okay, muslimataini. Okay, kalau di sini, kat mana potong kat sinilah yang kita ambil perkataan asal dia. Kat sini, muslimataini. Kat sini kita buat potong. Ini perkataan asal dia, mim sin, lam mim. Okay, kemudian ada taini. Taini, ada lin. Okay, taini. Jadi, kita nak katakan dua orang perempuan muslimah. Okay, dua orang perempuan muslim. Okay, maka di sini ta ni menunjukkan perempuan. Okay, manakala tambahan ya dan nun di sini adalah menunjukkan dua orang. Okay, dua orang perempuan muslim ataupun dua orang muslimah pun boleh. Okay, dua orang muslimah. Okay, boleh? Baik. Seterusnya, okay, perkataan jamak. Di sini tulis jamak. Jamak, maksudnya ramai. Okay, ramai. Jamak. Okay, kalau di sini dia dah tulis jamak. Okay, jamak. Jadi kalau kita nak sebut jamak, okay, untuk lelaki kita akan sebut jamak muzakkar salim. Dia macam tu. Jamak muzakkar salim. Salim ni nanti saya akan jelaskan apa maksud salim. Okay. Jadi kalau kita nak sebut ramai lelaki, kita sebut jamak muzakkar. Tadi mufrad muzakkar, musanna muzakkar. Bila jamak, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey. Jadi kita akan potongkan perkataan jamak ni, okey, yang mana yang asal dia dan yang mana yang menunjukkan ramai. Okey, kita akan potong kalimah jamak ini yang mana perkataan asal dia dan perkataan huruf tambahan yang menunjukkan kalimah itu ramai. Okey. Jadi kalau kita lihat perkataan muslimuna, okey, muslimuna kita potong dekat mim, maka kita akan jumpa huruf waw dan nun adalah tambahan, okay, dan dia menunjukkan ramai lelaki. Okey, muslimuna. Okey, muslimuna. Okey, boleh? Muslimuna maksudnya ramai lelaki. Okey. Boleh? Jadi ramai lelaki, muslimuna. Okey, ataupun kita akan jumpa nanti dalam Quran. Okey, kita akan jumpa dalam Quran perkataan muslimina. Juga menunjukkan ramai lelaki. Okey, ini dalam bentuk mat, muslimina. Okey. Kalau lihat dekat-dekat sama yang ini dengan yang ini.
dekat-dekat sama. Dua-dua tambah ya dan nun di belakang. Cuma kalau dua orang lelaki Muslim, kita sebut lin. Muslimaini. Muslimaini. Ya dan nun juga. Yang ni pun ya dan nun juga. Untuk jamak lelaki, kita letakkan ya dan nun di belakang dan kita jadikan dia macam mat. Mat lah. Muslimina. Mat asli. Okey, muslimina. Yang ni mat lin. Yang ni lin. Muslimaini. Yang ni mat. Okey, mat asli. Muslimina. Okey, muslimina. Okey, jadi kalau kita nak katakan ramai lelaki Muslim, okey, kita tambahkan ya dan nun di belakang. Okey, tambahkan ya dan nun di belakang. Okey, boleh. Nanti kita akan pergi satu round lagi untuk kita bincang benda-benda ni. Okey, seterusnya yang tu untuk ramai lelaki. Okey, kalau kita nak katakan ramai perempuan, kita akan sebut jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim. Okay, dalam jamak muannas salim kita akan potong mana kalimah asal dia, iaitu kak mim. Jadi kita nampak penambahan pada huruf ini, kalimah ini adalah alif dan ta. Okay, alif dan ta. Okay, alif dan ta ini menunjukkan ramai perempuan muslimah. Okay, ramai perempuan muslim. Ramai perempuan muslim. Okay, alif dan ta. Okay. Dan di sini kalau kita lihat pun sama. Kalau kita potong di sini pun sama. Okay, kita akan jumpa alif dan ta juga. Tapi kenapa dia buat slash? Okay, apa beza antara kalimah ini dengan kalimah ini? Sini pun dia letak alif dan ta juga. Tapi kenapa dia adakan slash atau pilihan? Okay, di sini kalau dapat lihat beza dia, satu baris depan, satu baris bawah. Okay, satu baris depan, satu baris bawah. Jadi serta keadaan, okay, dalam satu-satu situasi kita akan guna perkataan muslimatun dan pada suatu ketika kita akan guna perkataan muslimatin. Satu menggunakan tun dan satu lagi menggunakan tin. Boleh? Okey, yang ni kita nak kenal dia. Pertama, perkataan mufrad, muzakkar, okey, perkataan asal iaitu perkataan muslim. Perkataan muslim. Okey. Muslim ini perkataan asal seorang lelaki. Okay, bila nak jadikan perempuan, mesti ada satu tanda yang menunjukkan kalimah itu milik perempuan, maka dia letakkan huruf ta marbutah. Okay, jadi bezalah Muslim berbeza dengan Muslimah. Tak sama Muslim dengan Muslimah. Yang itu yang pertama pada dinamakan sebagai isim mufrad muzakkar. Kita sebut secara sempurnanya isim mufrad muzakkar. Okey, dan isim mufrad muannas. Sebab isim ini kita dah tak bincang macam dulu. Dulu kita bincang berkenaan dengan tanda isim, macam mana nak kenal isim. Sekarang ni kita bincang berkenaan dengan isim tapi dari sudut bilangan dan dari sudut jantina. Okay, dari sudut bilangan dan dari sudut jantina. Okay. Yang tu tentang mufrad, seorang lelaki. Okay, kalau dua orang lelaki, okay. Kalau Waalaikumsalam. Kalau contoh dalam bahasa Melayu, kadang-kadang ada juga tepat kita gunakan, ada juga tidak tepat yang kita gunakan. Okay.
Kalau kita sebut kaum muslimin dan kaum muslimat. Okey, yang tu betul lah kita sebut muslimin dan muslimat. Muslimin dan muslimat. Betul kalau kita sebut macam tu. Okey, cuma kalau dalam sudut bahasa Arab kita kena cari satu ketepatan. Contohnya perkataan muslimuna. Kita guna bahasa Melayu hanya muslimin sahaja. Mana-mana keadaan kita akan guna perkataan muslimin sahaja. Okey, tetapi kita tak pernah guna perkataan muslimun. Okey, kaum muslimun, kita sebut kaum muslimin. Okey, sebab kita cuma ambil secara secara bukan sempurna lah bahasa Arab tu. Cuma bahasa Arab tu dijadikan bahasa Melayu. Cuma bila kita bincang dalam grammar, okay, kita akan menggunakan ketepatan bahasa, iaitu contoh perkataan muslimun pada tempat dia, perkataan muslimin pada tempat dia. Jadi kalau salah guna, maka akan membawa salah maksud pada ayat tersebut. Okay. Cuma dalam bahasa Melayu tu kita panggil uruf. Maksudnya kita dah faham bila kata muslimin dan muslimat. Okey, kita dah faham. Okay, dalam bahasa Arab dia kena ada beza dia. Sama ada nak guna muslimun atau nak guna muslimina. Dan perkataan muslimat tu kita wakafkan. Muslimat. Kita tak sebut muslimatun atau kita tak sebut muslimatin. Tapi dalam bahasa Arab, okay, dia akan membariskan baris hujung tu kalau dia nak sambung pada perkataan-perkataan yang lain. Ada lagi lah perkataan-perkataan contoh alim, nanti kita akan bincanglah. Ada sikit-sikit perkataan kita guna dalam bahasa Arab, okay, kita faham memang itulah dipanggil uruf kita. Uruf ni maksudnya dah dibiasakan dalam masyarakat, bukan nak kata salah, tak salah. Okay, cuma kalau kita nak compare dengan bahasa Arab, memang kurang tepat lah. Itu sahaja. Tapi bukan kata salah tu tak adalah, sebab kita dah kena biasakan dalam kebiasaan orang masyarakat Melayu kita. Okay. Macam kita bagi salam kan, assalamualaikum. Seorang pun kita sebut assalamualaikum kan. Nanti kita akan belajar kalau seorang assalamualaikum. Tapi dah jadi urufnya begitu. Okay, dah jadi kebiasaannya begitu. Jadi tak salah lah. Okay, tak salah. Cuma kalau kita belajar bahasa Arab, kita punya ilmu lebih mendalam lah tahu. Perkataan-perkataan yang kita gunakan. Okay, boleh ya? Jadi perkataan musanna dia ada alif dan nun. Okey, ada ya dan nun. Okey. Okey, ini perkataan musanna. Jadi untuk membezakan antara dua orang lelaki muslim dengan seorang lelaki muslim, apa yang ditambah di belakang alif dan nun. Okey, alif dan nun. Tambah alif dan nun di belakang menjadi musanna. Dua orang muslim. Atau tambah ya dan nun di belakang. Okay, nanti saya akan jelaskan waktu bila kita nak guna muslimah ni ataupun muslimah ini. Okey, tambah ya dan nun di belakang, maka dia akan membawa maksud dua orang muslim. Okey, boleh ya? Okay, yang tu untuk musanna muzakkar. Okey. Kemudian musanna muannas. Okey, musanna muannas. Okey, musanna muannas. Okey, dua orang perempuan. Jadi perkataannya adalah muslimatani. Jadi dia ada perkataan mim, sin, lam mim. Itu asal. Okay, kita kena pegang yang asal. Okay, kemudian tambah ta untuk menunjukkan dia perempuan. Nak menunjukkan kalimah ini kalimah perempuan. Okay, kemudian tambah alif dan nun untuk menunjukkan dua orang. Tambah alif dan nun untuk menunjukkan dua orang. Okay, boleh ya? Ataupun pada suatu ketika, pada suatu keadaan, kita akan mengguna perkataan muslimataini. Muslimataini. Ada lin. Okey, muslimataini. Okey, jadi perkataannya mim, sin, lam, mim. Ini perkataan asal. Kekalkan perkataan asal. Okey, cuma tambah huruf ta untuk menunjukkan kalimah ini adalah kalimah milik perempuan. Untuk kita sifatkan perempuan muslimah. Dan ya dan nun di belakang untuk menunjukkan dua orang. Okey, dua orang. Untuk menunjukkan dua orang. Sama dengan lelaki tadi. Cuma beza dia ada huruf ta. Okey, ada huruf ta yang menunjukkan perempuan. Okey. Selesai yang ini, kita masuk kepada jamak. Okey, perkataan jamak. Okey, perkataan jamak maksudnya ramai. Okey, jamak.
Ni lah tulis. Okey, jam. Okey, jam'u. Kita sebut jamak. Dalam bahasa Arab disebut jam'u. Okey, jam'u muzakkaris salim. Okey, jam'u muzakkaris salim. Okey, jam'u. Dalam bahasa Arab jam'u. Samalah jamak. Kita pun selalu guna perkataan Melayu jamak. Dah jamak ke belum solat? Okey. Iaitu kita kita menghimpunkan. Okey, menghimpunkan dua benda ataupun menghimpunkan tiga benda, maka kita sebut jamak. Jamak di sini maksudnya ramai. Ramai, okey, ramai tiga ke atas. Okey, tiga ke atas baru kita sebut sebagai jamak. Okey, jadi kalimah dia adalah muslimuna atau muslimina. Okey, kalau kita lihat perkataan muslimuna, okey, perkataan muslimuna, okey, yang mana perkataan asal iaitu mim sin lam mim. Okey, mim sin lam mim itu seorang. Kemudian nak menunjukkan ramai Muslim, kita tambahkan waw dan nun di belakang. Okey, kita tambahkan waw dan nun di belakang. Jadilah muslimuna, muslimuna. Okey, muslimuna. Okey, boleh ya? Ataupun muslimina. Okey, muslimina, muslimina. Tambah ya dan nun di belakang. Kalau lihat di sini sama macam musanna, tambah ya dan nun tapi baris berbeza. Satu lin muslimaini dan satu lagi dalam bentuk mad muslimina. Muslimina, muslimina. Okay, boleh ya? Baik. Yang ni untuk jamak. Kalau kita pernah dengar perkataan alamina. Okey, rabbil alamina. Kenapa tak guna rabbul alamuna? Guna rabbil alamina. Ada sebab dia. Kenapa kita guna alamin tak guna alamuna? Baik. Kemudian kita berpindah kepada jamak, okey, muannas. Okey, muannas salim. Jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim. Okey, apakah perbezaannya dan macam mana kita nak cam dia? Okey, permulaan kita lihat perkataan asal dia mim sin lam mim. Mim sin lam mim. Okey. Itu perkataan asal. Jadi nak jadikan dia jamak muannas salim, tambah alif dan ta. Tambah alif dan ta. Jadilah jamak muannas salim. Okey, tapi di sini slash di sini kalau kita lihat ada beza dia, satu muslimatun atau muslimatin. Okey. Sama ada nak guna muslimatun atau muslimatin, perbezaan di sini iaitu pada baris. Okey, pada baris. Boleh sampai sini? Okay, nanti salim ni saya akan jelaskan. Lepas habis semua ni kita akan pergi kepada jadual di bawah. Okay, jadual di bawah ni jadi satu lagi jamak taksir. Okay, jamak taksir. Itu beza dia. Okay, tak apa. Okay, setakat ni boleh ya. Walaupun subjek ni agak berat sikit nak terima. Dia agak berat sikit. Tapi insya-Allah lah nanti kita akan ulang selalu. Bahasa Arab ni memang kena ulang, kena sentiasa ulang, insya-Allah lah. Baik. Sekarang ni saya nak bincang apa? Berkenaan dengan bagaimana kita nak gunakan kalimah ini. Macam musanna alif nun, okey, ataupun ya nun, ataupun ta alif nun, ta ya nun, waw nun, ya nun, alif ta dan muslimatun atau muslimatin. Okey, yang tu yang saya nak bincang sekarang. Okey, jadi kita lihat kepada baik. Dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab terutamanya isim, boleh katakan semua isim, okey, dalam bahasa Arab boleh kita katakan semua isim dia mempunyai kedudukan. Dia mempunyai kedudukan. Dia mempunyai isim ini dia mempunyai kedudukan. Dia mempunyai kedudukan.
Okey, kedudukan. Okey, dia mempunyai kedudukan. Fi'il ada sebahagian fi'il ada mempunyai kedudukan, ada sebahagian fi'il tak ada kedudukan, haraf tak ada kedudukan. Tak dibincangkan tentang kedudukan. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kedudukan? Contoh. Okey, contoh perkataan Allah. Minggu lepas saya buat contoh perkataan Allah. Okey, perkataan Allah. Okey, ada perkataan Allah kedudukannya depan. Contohnya Allahu Rabbuna. Okey, saya pecahkan dulu. Kedudukan ni dalam isim, satu dikatakan kedudukan depan, kedudukan depan, okey, ataupun okey, kedudukan atas, okey, atau kedudukan bawah. Sepatutnya subjek ni kena ajar belakang lagi. Sepatutnya last sekali kita belajar. Tapi nak bagi tahu tentang beza guna tadi. Alif nun, ta, ya nun. Okey. Waktu bila nak guna yang tu, waktu bila. Yang tu saja saya nak bagi contoh. Okay, sebab subjek ni dia sebenarnya tinggi ya. Okey, contoh perkataan Allah. Perkataan Allah. Okay, perkataan Allah. Okay, perkataan Allah ini contoh ayat. Kita katakan Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Okay, Allahu Rabbuna. Okay. Contoh astaghfirullah. Okay, astaghfirullah. Okay, astaghfirullah. Kedudukan atas ataupun bismillahi. Okay, bismillahi. Kedudukan bawah. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat Allah, perkataan Allah, tapi dia punya baca dia berbeza. Satu Allahu Rabbuna. Astaghfirullah. Bismillahi. Ini dipanggil kedudukan. Okey, kedudukan ini sama ada ditentukan dengan kedudukan isim. Okey. Macam mana ditentukan? Satu dengan baris. Ditentukan dengan baris. Satu lagi ditentukan dengan huruf. Satu ditentukan dengan baris, satu lagi ditentukan dengan huruf. Okay, kedudukan isim ini, kalau kita belajar grammar memanglah dia penting. Okay, kerana apa? Kerana kita nak tahu tentang kedudukan baris. Okay, ada peserta tanya saya tentang istighfar tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu huwa hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Yang kita baca al hayyul qayyum, al hayyu qayyum. Ada orang kata salah baca macam tu. Kena baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Dia baca hayya. Sebenarnya dua-dua betul. Okey, kalau kita belajar ilmu yang ini, ilmu yang menentukan kedudukan ini, dua-dua boleh baca. Kita boleh baca Al-Hayyul Qayyum boleh baca ataupun Al-Hayyal Qayyum pun boleh baca. Tapi dia punya kaedah dia. Kita kena tahu kaedah dia. Bila kita kata boleh baca Al-Hayyul Qayyum, apa kaedah dia? Kita menyatalah kaedah dia apa. Boleh baca Al-Hayyal Qayyum, ada kaedah dia. Macam mana kaedah dia?
Jadi itu dia panggil menentukan kedudukan kalimah. Okay, jadi menentukan kedudukan kalimah ini penting kerana tersalah, tersalah baris, ataupun tersalah baris hujung pada kalimah ataupun tersalah huruf pada kalimah, pada hujung kalimah akan mengubah struktur ayat, akan mengubah struktur ayat. Okey, boleh ya? Okey. Ini kita kata tentang kedudukan dia. Jadi kedudukan depan Allahu, ini ditentukan dengan baris ni. Okey, ataupun astaghfirullah ataupun bismillahi. Okey, ini kata kedudukan depan dengan baris depan, kedudukan atas dengan baris atas, kedudukan bawah dengan baris bawah. Kerana apa? Kerana isim perkataan Allah ini adalah dinamakan isim mufrad, maka kedudukannya ditentukan dengan baris. Boleh Itu kita nak bincang. Sebab nanti pada musanna, pada jamak dia akan berbeza sedikit. Ada soalan? Baik, kalau tak ada kita akan buat perkataan muslim. Okey, baik. Perkataan isim ini yang sebenarnya dia tidak ada mati di belakang. Perkataan isim tidak ada baris mati di belakang. Cuma kalau kita wakaf tu betul. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita tak suruh astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kecuali kalau kita nak sambung. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tapi kalau kita nak wakafkan, kalau kita berhenti sampai sini, selalunya kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Betul? Memang betul lah. Sebab dia wakaf. Wakaf. Kalau kita sambung astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sekarang ni saya nak bincang tentang perkataan apa sebab, contohlah kita katakan apa sebab kita bariskan kedudukan Allahu Rabbuna ini kedudukannya depan. Dalam bahasa Arab, bahasa ataupun bahasa Melayu dinamakan kedudukan ini sebagai subjek. Subjek. Sekarang ni kita nak menjelaskan tentang Allah. Siapa itu Allah? Allahu Rabbuna. Allah itu adalah Tuhan kami. Jadi Allah ni adalah subjek, dipanggil mubtada. Subjek yang kita nak bincangkan. Siapa Allah? Allahu Rabbuna. Allah itu Tuhan kami. Sebab tu kena baca baris depan. Sama dengan perkataan yang kita sebut dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu adalah subjek. Allah Ta'ala nak cerita tentang pujian. Pujian itu adalah hanya milik Allah. Pujian itu milik Allah. Sebagai contoh. Pujian itu adalah milik Allah. Itu dipanggil subjek. Maksudnya dia akan dibariskan dengan baris depan. Yang ini astaghfirullah. 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 Lalu kita lihat perkataan astaghfirullah ini, perkataan ghafara maksudnya astaghfara maksudnya saya meminta ampun. Saya meminta ampun. Maka di sini ada dua benda yang perlu kita tahu. Satu, saya. Satu lagi perbuatan minta ampun. Ni fi'il minta keampunan. Saya minta kepada siapa? Saya minta kepada Allah. Jadi Allah ni tempat saya minta. Ataupun saya minta ampun kepada Allah. Maka sebab itulah Allah dikena baca baris depan. Kerana perbuatan minta ini pergi kepada Allah ataupun minta kepada Allah. Sebab itu perkataan Allah kena baca baris atas. Astaghfirullah. Ini sedikitlah sebab apa di baris atas. Kemudian perkataan Bismillahi, yang ni dah bincang hari tu. Kenapa Allah baris bawah? Kerana ismi ini adalah perkataan mudhaf. Perkataan mudhaf. Setelah perkataan mudhaf, perkataan yang disandarkan kepada dia itu, kepada Allah ini, kena baca baris bawah. Bismillah. Tak boleh baca Bismillah. Tak boleh baca Bismillah.
Okey, itu dia antara sebab-sebab lah. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi sebab-sebab yang apa nama? Yang menyebabkan dia baca baris depan, baca baris atas, baca baris bawah. Ini antaranya. Okey, antara yang mudah. Okey. Sekarang ni saya nak ambil perkataan muslim sahaja. Okey, perkataan muslim. Kemudian kita akan guna perkataan muslimatun. Kemudian kita akan guna perkataan musanna. Okey, muslimah ni, muslimah ini. Kemudian perkataan muslimata ni, muslimata ini. Kemudian perkataan muslimuna dan muslimina. Okey, boleh ya? Okey. Contoh perkataan muslim, seorang lelaki. Okey, jadi clue dia yang perlu kita kena tahu, yang perlu kita kena ingat yang inilah. Okey, yang ini yang paling penting. Yang ini dia. Kedudukan isim ditentukan dengan baris atau ditentukan dengan huruf. Okay, kedudukan isim ditentukan oleh baris atau ditentukan dengan huruf. Okey, boleh. Jadi kedudukan depan, kedudukan atas, kedudukan bawah, maksudnya kedudukan isim depan, kedudukan isim atas, kedudukan isim bawah, kedudukan ini ditentukan sama ada dengan baris ataupun dengan huruf. Okay, nanti dalam Quran kita akan nampak dia punya contoh dia. Okey, dalam Quran kita akan nampak dia. Kenapa guna muslimina kat sini? Okey. Kenapa guna perkataan di sini muslimuna? Okey, kita akan tahu beza dia dan kita akan tahu maksud dia. Apa sebenarnya yang Allah Taala nak jelaskan kepada kita. Okey. Ini dipanggil ilmu grammar lah, ilmu nahwu. Okey, saya akan cuba menggunakan perkataan muslim, saya buat ayat dan masa tu kita akan lihat kenapa guna perkataan muslim ini berbeza baris dia. Okey. Okey, pada kedudukan depan sebagai contoh. Okay, sebab dalam nota tu dia hanya meletakkan perkataan muslim sahaja. Okay, sebab apa? Sebab nak memudahkan kita faham tentang perbincangan dalam bab itu. Okay, tetapi dalam bab musanna jamak tu didatangkan dua slash. Okay, maksudnya ada pilihan. Okey, contoh perkataan contoh perkataan kita katakan saya gunakan perkataan muslim dahulu. Kita katakan jaa. Okey. Jaa muslimun. Okey. Jaa muslimun. Telah datang oleh seorang muslim. Okay, kalau tuan-tuan puan-puan lihat ada perkataan ini. Okay, perkataan muslim dengan baris depan. Okay. Ini maksudnya muslim kedudukannya adalah kedudukan depan. Okay, nanti saya bagi tahulah kenapa dia punya kedudukan depan. Ataupun kita akan jumpa dalam teks bahasa Arab nanti. Okay, dalam teks bahasa Arab contoh perkataan wallahu a'lam perkataan muslim ada ke tak? Okay. Contohnya pada kedudukan atas. Okay, contoh ra'aitu musliman. Okay, musliman. Okay. Ra'aitu dia ada dua kalimah. Okay, ra'aitu ada dua kalimah. Saya telah melihat. Okay.
Ra'aitu musliman. Siapa yang saya lihat? Muslim. Maksudnya seorang Muslim lelaki lah. Betul tak? Muslim. Okey. Saya telah melihat seorang Muslim. Okey. Pada waktu ini, kedudukannya adalah kedudukan atas. Okey. Kedudukan atas. Macam mana kita tahu? Okey. Dia ada tanwin baris atas. Okey. Kemudian yang satu lagi, marartu bi muslimin. Marartu bi muslimin. Ada huruf ba. Muslimin. Okay, marartu bi muslimin. Okay, ada huruf ba. Okay, ada huruf ba, sebab tu kena baca bi muslimin. Okay, jadi beza. Yang ni kedudukannya adalah bawah. Kedudukannya adalah bawah. Marar tu maksudnya saya melewati Muslim. Saya melewati, melalui ataupun melewati. Betul? Melewati Muslim. Seorang Muslim. Okey. Perkataan Muslim sama. Tapi bila kita buat ayat, okey, dia akan mempunyai kedudukannya sama ada kedudukan depan, kedudukan atas atau kedudukan bawah. Okey, boleh? Okey. Yang ni untuk Muslim. Jadi maksudnya di sini untuk isim mufrad, yang ni kita bincang tentang isim mufrad. Isim mufrad, kedudukannya ditentukan dengan baris. Memang kalau kita sebut, memang kita akan wakafkanlah. Ja'a muslim, ra'aitu musliman, wa marartu bi muslim. Contohnya macam tu kita sebut sebab wakaf. Tapi kalau dalam grammar, kita kena tentukan dia punya kedudukan kalimah. Telah datang oleh muslim, saya melihat Muslim dan saya melalui ataupun saya melewati Muslim. Dua-dua tu bermaksud sama, Muslim. Tapi bila kita buat ayat, dia akan membawa satu maksud yang lain. Okay. Contoh kenapa baca baris depan di sini. Okay, kerana di sini ja'a adalah fi'il. Maka setelah datang, siapa datang? Muslim datang. Maka setiap pelaku, pembuat. Okay. Contoh pelaku ataupun pembuat, maka dia kena baris depan. Ja'a Muslim, telah datang oleh Muslim. Siapa yang datang? Muslim datang. Perbuatan ada. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Muslim. Maka pelaku kena letak baris depan. Dia macam tu bahasa Arab. Okay. Contoh, ra'aitu musliman. Okay, ra'aitu musliman. Saya telah melihat Muslim. Okay. Ra'aitu ada perbuatan, iaitu telah melihat. Siapa melihat? Saya yang melihat. Apa yang saya lihat? Muslim. Maka lihat ini kena kepada Muslim. Saya melihat kepada Muslim. Okay. Saya melihat kepada Muslim. Maka Muslim kena baca baris atas. Macam astaghfirullah tadi. Siapa yang istighfar? Saya yang istighfar. Apa perbuatan saya? Meminta ampun. Meminta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tu Allah baris atas. Okay. Di sini pun sama. Ra'aitu musliman. Okay. Telah melihat perbuatan. Siapa yang melihat? Saya yang melihat. Apa yang saya lihat? Saya lihat Muslim. Maka Muslim itu kena baca baris atas. Apabila Muslim itu menjadi objek yang dilihat, okey, menjadi suatu objek yang dilihat, maka dia kena baris atas. Contoh, saya makan nasi. Okey, saya pelaku makan perbuatan nasi, benda yang saya makan. Maka nasi itu kena baca baris atas kalau dalam bahasa Arab.
Okey, dia macam tu. Baris ni sangat penting. Okey, kerana menetapkan sesuatu ayat. Baru kita faham. Kalau kita letak baris lain, contoh muslimun. Nanti persoalannya siapa lihat siapa. Contoh raaitu muslimun sebagai contoh. Saya telah melihat muslim. Tiba-tiba muslim baca bagi depan. Siapa? Jadi persoalannya siapa yang lihat siapa ni? Sebab tadi bagi depan untuk pelaku. Bukan yang kena buat. Jadi persoalan dia akan ditanya siapa yang melihat siapa. Awak melihat muslim ke muslim melihat awak? Okey, dia akan jadi macam tu. Jadi baris ni sangat penting. Tapi untuk peringkat awal ni saya bagi pendedahan sahaja untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak dapat pun tak apa. Cuma sebenarnya saya nak pergi kepada musanna tadi. Perkataan musanna dan juga jamak. Okey, kemudian marartu bi muslimin, saya melewati muslim, saya melewati kepada muslim. Dia ada huruf ba, ada huruf ba sini haraf jar. Okey, ingat selepas haraf jar mesti kalimah itu baris bawah. Okay. Selepas daripada haraf jar, kalimah itu baris bawah. Jadi di sini kena baris bawah. Okay, kena baris bawah. Marartu bi muslimin. Saya melewati muslim. Okay, jadi kedudukannya apa? Kedudukannya bawah. Jadi isim mufrad di sini, isim mufrad di sini, ditentukan kedudukannya dengan baris. Contoh kedudukan depan dengan baris depan, kedudukan atas dengan baris atas, dan kedudukan bawah dengan baris bawah. Sekarang ni saya akan masuk kepada musanna. Boleh? Kalau ada soalan boleh tanya. Ayat yang sama, saya cuma tukar sahaja perkataan muslim ini kepada dua orang. Kita tahu macam mana nak tukar dua orang. Contoh perkataan muslim, ini perkataan asal dia. Kalau kita nak jadikan dia dua orang muslim, kita hanya tambah alif dan nun di belakang, akan jadilah musliman. Dan perkataan musanna ni dia kurang digunakan. Kurang digunakan. Ada tapi kurang digunakan berbanding dengan perkataan jamak atau perkataan mufrad. Ataupun muslim. Muslim. Apa yang kita kena tambah? Ya dan nun. Tambah ya dan nun macam ni saja, maka hasillah muslimain. Kena perhatikan baris di belakang. Muslimaini. Boleh? Itu cara kita nak buat. Sekarang ni saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana dalam teks tadi yang kita bincang, satu ada muslimani dan satu lagi ada muslimaini. Waktu bila nak guna yang ini dan waktu bila nak gunakan yang ini. Okey. Allah silap. Silap padam. Baik. Kedudukan atas dan kedudukan bawah. Contoh perkataan muslimah ni tadi, sama je perkataan saya gunakan. Ja'a muslimani. Muslimani. Telah datang oleh dua orang muslim. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Ini penting. Siapa yang datang? Siapa yang melakukan perbuatan datang ni? Muslimani. Oleh dua orang
muslim. Di sini ada tanda perempuan? Tak ada. Tak ada huruf ta. Maka dia lelaki. Okey, 2 orang muslim lelaki. Pada waktu ini kita gunakan alif dan nun. Sama tak dengan tadi? Ja'a muslimun. Okey, kedudukan depan. Bermaksud di sini untuk kita gunakan perkataan yang ada yang mana kedudukannya depan untuk musanna, untuk 2 orang, dia menggunakan dengan tambahan alif dan nun di belakang. Okey, alif dan nun di belakang. Muslimani. Ja'a muslimani, telah datang oleh 2 orang muslim. Okey, boleh? Okey, kedudukan atas. Kedudukan atas, contoh ra'aitu sama dengan tadi. Okay, ra'aitu muslimaini. Okay, ra'aitu muslimaini. Oh, dia guna perkataan muslimaini. Dia tak guna pun muslimani. Okay, pada waktu ini tak boleh guna muslimani, dia kena guna pada perkataan muslimaini kerana kedudukan atas. Kenapa kedudukan atas tadi saya sebut? Antara sebab kerana dia objek yang dilihat. Okay, dia adalah merupakan objek yang kena lihat. Okay, saya telah lihat ataupun saya telah nampak pun boleh 2 orang muslim lelaki. Okay, saya telah melihat apa yang awak lihat? Saya telah melihat 2 orang muslim lelaki. Maka bila dia objek yang kena perbuatan melihat tadi, maka kita kena letakkan dia kedudukan atas. Okay, tanda dia adalah adanya ya dan nun di belakang. Boleh tak nak guna muslimah ni? Tak boleh. Ra'aitu muslimah ni ada alif dan nun di belakang? Tak boleh. Kerana kalau guna juga alif dan nun di belakang, maka akan rosaklah maksud ayat tersebut. Jadi ayat tunggal langgang. Siapa lihat siapa? Awak lihat muslim ke ataupun muslim lihat awak? Jadi confused bila kita tersalah guna perkataan musliman. Jadi pada konteks ini kena baca ra'aitu muslimaini. Ra'aitu muslimaini. Okay, boleh? Okey, sama yang macam tadi. Marartu. Okay, marartu bi ada haraf jar muslimaini. Sama juga. Okay. Marartu bi muslimaini. Marartu bi muslimaini. Okey. Jadi kita kena baca muslimaini sebab apa? Kedudukannya bawah. Sebab apa kedudukannya bawah? Ada haraf jar. Okey, ada haraf jar di sini. Haraf jar. Okey, haraf jar. Okey, ada haraf jar, kalimah itu mesti baris bawah. Atau mesti kedudukannya bawah. Okey, mesti kedudukannya bawah. Baik, di sini kalau kita lihat perkataan marartu, okay, saya telah melewati 2 orang muslim lelaki. Okey, apa yang kita boleh belajar di sini? Okey, ini semua adalah musanna ya, musanna.
musanna tadi, dua orang. Okey, dan musanna isim dia ada kedudukannya, kedudukan depan, kedudukan atas dan kedudukan bawah. Kedudukan depan ada alif dan nun. Kedudukan atas ada ya dan nun. Kedudukan bawah ada ja dan nun. Bermaksud di sini, untuk musanna, kedudukannya ditentukan oleh huruf. Jangan cari baris, cari huruf. Oh, muslimah ni saya tahu. Kedudukannya baris, kedudukannya depan. Kedudukannya depan. Macam mana awak tahu? Ada alif dan nun. Okey. Untuk muslimah ini, kedudukannya atas muslimah ini. Okey, macam mana nak tahu? Okey, ada ya dan nun dan konteks ayatnya macam ni. Okey, dan bawah. Okey, dan kedudukan bawah. Okey, kedudukan bawah marartu bi muslimaini. Oh, menggunakan perkataan muslimaini juga. Tapi macam mana kita katakan kedudukan bawah? Kerana ada huruf ba. Okey, haraf jar. Okey, boleh? Okay, kita masuk satu lagi, jamak. Kalau tak sempat jamak, dan saya bagi contoh, satu contoh berkenaan dengan Al-Quran yang kita gunakan perkataan jamak. Baik. Bukannya di sini jamak tadi jamak apa? Muslimuna ataupun muslimina. Waktu bila nak guna muslimuna dan waktu bila nak guna muslimina. Okey, perkataan contohnya jaa telah datang. Siapa yang datang? Okey, bila kita sebut fi'il mesti cari pelaku dia. Bila kita sebut perbuatan mesti cari pelaku dia. Siapa yang datang? Dia telah datang oleh muslimuna. Okey, telah datang oleh muslimuna. Oleh siapa yang datang? Oleh kaum muslim. Sebagai contohlah. Kaum muslim. Ramai. Okey, lelaki. Okey, kaum muslim, lelaki. Ja'a muslimuna. Telah datang oleh kaum muslimin ataupun kita katakan ramai muslim. Okay, ramai muslim ataupun kita kata oleh muslimin. Kita guna bahasa Melayu yang kita biasa guna. Telah datang oleh muslimin. Tapi di sini mesti kena tunjuk ramai. Oleh kaum muslim. Macam itulah. Telah datang oleh kaum muslim lelaki. Okay, jadi perkataan yang digunakan muslimuna. Kerana apa muslimuna? Kerana kedudukannya depan. Kedudukan depan kena guna muslimuna. Waw dan nun. Telah datang oleh kaum muslimin. Ataupun kaum muslim lelaki. Okey. Ra'aitu. Okay, saya telah melihat. Apa yang awak lihat? Okay, fi'il dah ada. Perbuatan dah ada. Pelaku perbuatan dah ada. Okey, ra'aitu muslimina. Okey. Muslimina. Okey. Saya telah melihat kaum muslim. Okey, kaum muslim. Saya telah melihat kepada kaum muslim sebagai contoh. Okey, kepada kaum muslim. Kaum muslim lelaki. Okey, boleh. Jadi pada waktu ini kita gunakan perkataan muslimina, tak boleh guna muslimuna. Ra'aitu muslimina. Kerana apa? Kerana kedudukannya atas. Okey, kedudukannya atas. Okey, macam mana? Ada ya dan nun di belakang. Okey, sebab apa dia kedudukan atas? Kerana dia menjadi objek yang dilihat. Kena kepada objek yang kena lihat. Objek yang dilihat. Okay, boleh Okay, seterusnya kedudukan bawah. Marartu bi muslimina. Okay, marartu
bi muslimina. Okay, marartu bi muslimina, saya telah melewati kaum muslim. Kaum muslim lelaki. Okay. Kenapa baca muslimina? Okay, kerana kedudukannya bawah. Apa yang menunjuk, apa yang sebab? Sebab apa bawah? Kerana ada huruf haraf jar. Haraf jar. Okay. Haraf jar. Kerana ada haraf jar. Oh, kena ada haraf, sebab ada haraf jar. Jadi kedudukannya adalah kedudukan bawah. Bila bawah kita baca muslimina. Okay, muslimina. Okay, boleh eh? Jadi kita tahu bahawa muslimuna digunakan waktu bila kedudukan depan. Okay, muslimina kedudukan atas. Muslimina kedudukan bawah. Tapi dapat beza tak kedudukan atas dengan bawah? Dapat beza. Okay, kalau perbuatan kena pada dia kedudukan atas. Kalau ada haraf jar, okay, dia haraf jar, maka kedudukannya adalah kedudukan bawah. Okay, jadi apa yang ringkasan daripada di sini yang kita boleh faham? Okay, apa ringkasan yang kita boleh faham di sini? Okay, perkataan jamak lelaki ini, okay, jamak lelaki, okay, kedudukannya ditentukan dengan huruf. Kedudukannya ditentukan dengan huruf. Boleh? Okey, contoh saya bagi contoh perkataan alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, perkataan rabbil alamin. Okay, persoalannya kenapa kena baca alamin? Tak boleh baca alamuna. Sebabkan dia perkataan fi'il, perkataan jamak. Okey, perkataan jamak. Okay. Kenapa kita baca ayat ini Rabbul Alamin? Kalau orang jawab, dah Quran tulis macam tu? Betul lah Quran tulis macam tu. Tapi bila kita belajar Rabbil Alamin. Okay, Rabbil Al-Alamin. Okay, dalam Quran, ain tu dia letak macam tu je lagi. Alamin. Okay. Ini adalah dinamakan kalimah jamak lah. Kalimah jamak muzakkar salim tadi. Okay. Secara mudah-mudah sebut macam tu lah. Alamina. Okay, alamina. Kenapa baca alamina tak baca alamuna? Okay, pernah dengar perkataan mudhaf kan? Bila kita sebut perkataan mudhaf, contoh Rasulullah. Okay, Rasulullah. Okay. Perkataan Rasulullah, apa yang saya selalu sebut, perkataan mudhaf, dia tidak ada alif lam. Okay. Kemudian dia tidak ada tanwin. Okay. Kalimah yang kedua, okay, kedudukan bawah. Tapi semasa itu saya sebut baris bawah. Okay. Jadi sebenarnya kedudukan bawah. Okay. Nak bagi mudah faham, mudah untuk kita bezakan. Okay. Kedudukan bawah. Kalau macam perkataan Allah ini isim mufrad tadi. Yang kita bincang muslimun, muslimin, muslimat. Itu isim mufrad. Kita nampak baris dia. Okay, kedudukan bawah dengan baris. Okay. Sama di sini juga. Rabbul, dia tidak ada alif lam. Tidak ada tanwin. Okay, kenapa baca alamina? Kerana kedudukannya adalah kedudukan bawah. Okay, sebab apa? Kerana di sini mudhaf. Okay, di sini adalah mudhaf. Ustaz, Ya. Yang marartu Ustaz. Marartu bi muslimi. Ya. Fa tu haraf ja kan? Ya, betul. Lepas haraf ja baris bawah. Ya. Kenon tu bi muslimi ni tak begitu Ustaz. Bibis bimus
Lepas huruf jar baris bawah, bukan nun tu sepatutnya baris bawah. Bimuslimini. Tak begitu. Okey. Tak, ini kena tak dia Huruf. kedudukan Betul. dia baris atas. Bimuslimina dia adalah apa ni jamak lelaki. Okey. Ha. Jadi kedudukan dia kedudukan bawah dia ditentukan dengan adanya ya dan nun. Itu sahaja. Jangan tengok kepada baris nun ini. Confused. Okay. Jadi Yang cakap baris bawah tu kat mana bawahnya? Bila tahu huruf ba tu je yang baris bawah. Mana yang baris bawah? muslimina. Muslim, minya tu. Muslimina dia bukan baris bawah. Dia panggil kedudukan bawah. Kedudukan bawah mana Ustaz? Tak faham yang tu. Nama kedudukan ini. Nama kedudukan ini apabila berada selepas haraf jar, kedudukan bawah. Kita sebut kedudukan bawah. Mana dia? Tetapi kita alamat dia, tanda bawah dia itu adalah adanya ya dan nun di belakang. Okey, itu jamak. Tapi kedudukan bawah tu apa Ustaz sebenarnya? Di mana ke bawahnya? Okey. Kedudukan ini macam mana nak sebut? Tadi Ustaz sebut macam bismillah kan? Ya. Tu bawah. Nampak dah. Okey, yang tu sebab dia isim mufrad. Betul. Bila dia sebut isim mufrad, kedudukan bawah dia ditentukan dengan baris. So kita nampak dia Allahi, Allahu, Allaha. Okey, untuk jamak ini ditentukan dengan huruf. Maksudnya kita jangan bincang tentang baris. Jangan lihat baris dia, tetapi lihat huruf di belakang dia. Contoh kalau kedudukan depan, kita jangan tengok pada mim bawah. Jangan tengok pada mim bagi depan, jangan tengok mim bagi depan, jangan. Bagi bawah. Tengok pada huruf. Ya. Huruf mana tu Ustaz? Huruf mana kita tengok sekarang ya dengan nun. Okey, kalau bagi depan waw dan nun, kalau yang satu lagi yang kedudukan atas ya dan nun, dan kedudukan bawah juga ya dan nun. Jangan tengok baris. Kalau tengok baris confuse. Sebab tu saya sebut jamak lelaki ditentukan dengan huruf. Jangan tengok baris. Jangan sebab title kat atas kedudukan bawah, kedudukan atas. Jadi betul. Memang confuse. Saya tahu benda ni memang pengalaman saya memang kedudukan tu dengan table tu. Ya. Tapi memang inilah dia panggil kedudukan sebab nanti kita akan belajar lah sekali nanti dia panggil ilmu i'rab, dia akan tetapkan kedudukan kalimah. Dia ada kedudukan ditentukan dengan baris. Kita nampak baris dia macam Allahu, Allaha, Allahi. Jamak ini, jamak salim ini, kita jangan tengok baris. Jangan tengok pada ja'a muslimuna, kita tengok mim bagi depan, mim yang hujung ni bagi depan. Jangan. Kita tengok waw dan nun di belakang. Okey, tengok waw dan nun di belakang. Ni Ustaz. Ya. Ustaz tapi dalam kedudukan atas ada ya nun, kedudukan bawah pun ada ya nun. Ya. Dia lebih kurang sama dua tu. Sama. Kerana kita nak tentukan yang ini di baris atas, yang itu baris kedudukan bawah. Okey. Kalau kita lihat kalimah dia saja, perkataan dua tu dimulakan dengan fa'il kan? Okey, kalau kita katakan contoh perkataan kedudukan atas, kita gunakan sama kan? Muslimina, dan juga kedudukan bawah kita guna muslimina. Okey. Tapi beza dia, kalau kedudukan bawah ni dia ada selepas daripada haraf jar. Itu je yang membezakan. Okey. Itu salah satu. Ataupun yang kat sini Rabbil alamina. Jadi apa? Mudhafun ilaih kalau belajar lebih tinggilah. Okey, sebab dia kena sandar. Dia kena sandar. Maka dia sama dengan Rasulullahi. Kalau Allahi memang dia sebab isim mufrad. Kita nampak dia baris dia bawah. Untuk alamina dia jamak muzakkar salim, jangan tengok pada baris tetapi lihat kepada huruf di hujungnya. Alamina. Jangan baca alamuna. Kenapa tak baca alamuna? Okey, kerana kedudukan al-alamina di sini adalah kedudukan bawah disebabkan dia kena sandar. Sebab tu baca Rabbil Alamina. Okey.
Ustaz, okey, dari segi makna ada beza tak? Yang atas tu Rabbil Alamina itu adalah objek. Okey. Dari sudut makna kalau kita kata Muslim, sama saja Muslim, tapi Ya. bila kita buat ayat, dia ada beza dia. Contoh macam Ja'a Muslimuna, dia nak cerita kat sini apa? Muslim itu datang. Okey, kalau Ra'aitu Muslimina, dia tak cerita tentang perbuatan Muslim, tapi dia cerita tentang Muslim itu dilihat. Muslim lihat. Perbuatan tu kena pada dia. Jadi Muslim itu objek lah ya. Jadi objek. Okey. Okey, kalau marartu bi muslimina, dia nak cerita apa? Cerita dia kita pergi tempat dia dan kita melalui pada dia. Kita lalulah tepi dia. Okey, jadi macam tu maksud dia. Jadi memang ada beza dia. Ada maksud, ada kita kena tahu makna jugalah Ustaz ya. Yalah, kita tahu. Tapi di sini saya bagi kaedah ini sebenarnya kita nak guna pada Al-Quran. Jadi kita lihat dia punya terjemahan dia dan kita lihat kenapa dia letak terjemahan macam ni. Kenapa dia baris atas? Kenapa dia baris depan? Kenapa baris bawah? Jadi sebenarnya bab ini saya jelaskan. Saya tahu dia akan confuse kat sini. Memang berapa tahun mula-mula saya mengajar pun kat sini akan confuse dekat huruf. Okey, kat jamak ni. Jamak dengan musanna. Okey, cuma kita akan guna ni pada Al-Quran nanti. Okey. Dan bab ini tak apalah, saya akan ulang Saya akan ulang untuk minggu depan, 2-3 minggu lagi insya-Allah. Maksudnya minggu depan, minggu seterusnya. Kita rasa dah ringan sikit, barulah kita akan masuk kepada contoh Al-Quran. Ataupun kita lihat sedikit contoh-contoh Al-Quran yang ada. Jadi Ustaz yang baris depan tu mudah sikit kan. Muslimun dia ada fi'il dengan fa'il. Ya. Sebenarnya sekarang ni Tuan Haji, kita jangan pergi kepada yang lebih tinggi, maksudnya nak tahu beza dua ni. Cuma sekarang ni kita saya cuma nak bagi penjelasan ataupun pendedahan. Okey, muslimina di sini digunakan untuk kedudukan atas. Okey, muslimina di sini untuk kedudukan bawah. Jadi dia punya khulasah dia, ringkasan dia, perkataan muslimin ni digunakan untuk kat sini. Muslimina pun digunakan untuk di sini. Itu sahaja. Nanti bila kita nak guna muslimina, macam nak tahu objek, nak tahu baris bawah nanti, dia ada bab yang akan datang. Cuma sekarang ni saya nak bagi tahu, kenapa dalam jamak ni ada muslimuna, ada muslimina. Okey, jadi saya nak bagi tahu waktu bila nak guna muslimuna dan waktu bila nak guna muslimina. Itu sahaja sebenarnya yang saya nak bagi tahu. Nanti pada bab yang lain kita akan belajarlah mubtada, khabar, fi'il, maf'ul bihi, okey, mudhafun ilaih dan banyak lagi bab-bab dia untuk kita gunakan dalam Al-Quran. Ini pendedahan sahaja. Okey, mungkin ada yang confuse dekat huruf ini, tak apa, insya-Allah saya akan ulang pada minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Sekarang kita dah lebih masa. Okey, saya mohon maaf. Okey, nanti saya beritahu musanna terlepas tadi. Musanna insya-Allah minggu depan saya bagi tahu tentang macam mana? Tentang video. Saya ada rekod video ni, cuma saya tak boleh nak upload dalam YouTube. Dah banyak kali saya try. Saya dah cut video tapi saya tak dapat upload. Tapi saya cuba usahakan. Nanti kalau jadi video tu saya akan sharekan pengajian yang awal dan sehingga pada hari ini. Okay, saya minta maaf. Ada yang tanya beberapa kali, saya minta maaf. Saya tak tahu, mungkin laptop pun tak tahu. Banyak kali saya upload, dia dah 99%, dah satu hari macam tu. Satu malam kadang tak tutup laptop pun dia tak ada. Ustaz, close je. Dia close je, nanti dia dah upload sendiri dah. Close sahaja? Upload saja, nanti dia tutup sendiri. Nanti dia dah ada kat situ. Okey. Jadi dia akan complete masa dekat YouTube tu. Saya cuma close saja. Saya. Okey, nanti saya cuba. Okey, kita dah lebih masa, saya minta maaf. Okey, jadi kita tutup kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Ustaz.